الجنة. بسم الله يبارك لنا في أعمالنا. بسم الله نبدأ بها القرآن. بسم الله نحيا ونموت. بسم الله نصلي ونصوم. بسم الله نطيع ونؤمن بالله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي علمنا حمده. الحمد لله الذي يتقبل العبد حينما يحمده سبحانه وتعالى. حمدا لك يا الله أن جمعتنا في هذا المكان في مجلس الرمل على الخير والبركة والعلم والنور والرحمة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه الحبيب، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه الحبيب صلى الله عليه وسلم. صل يا ربنا على سيدنا محمد صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وتزيل بها الضرر وتهون بها الأمور الصعاب. صلاة يا ربنا ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أما بعد، سوريكان أيها الأخوة السماسين الإمام بلال حاضرين حضرات الرحمة الله سبحانه وتعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat tahun baru. Sebelum kita mulai, perlu kita ucap terima kasih dan memuji Allah ke atas anugerahnya kepada kita sebagai insan yang dhaif, yang lemah ini, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kesibukan duniawi untuk datang menyertai majlis ilmu dalam masjid yang mulia ini. Alhamdulillah. Mungkin sama dengan kita, mungkin dia lebih baik daripada kita, tapi tak terpilih oleh Allah untuk menjadi ahli majlis ilmu. Dia kesibukan mencari nafkah yang halal, kesibukan tengok TV, kesibukan ada rakaman bola, faham dengan apa? Johor tu dia tengok balik. Ada kesibukan kesakitan, dia ada dekat hospital. Ada halangan seperti mana tertuduh sampai ada masalah sama berbuang dekat lokal, dekat penjara. Jadi ada banyak kesibukan dan cabaran dalam dunia ini. Allah merahmatikan kita daripadanya dan memilih kita menyertai majlis ilmu di Sungai Ramal ini. Jadi kita perlu ucap dengan sepenuh hati, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Kami terpilih untuk duduk dalam majlis ilmu. Sebab majlis ilmu bukan satu majlis yang biasa. Majlis ilmu ini kalau cari dalam dunia ini, mana majlis yang terbaik, Allah letakkan malaikat, iaitu makhluk daripada nur. Suruh mereka mencari-cari tempat yang paling mulia dalam dunia ini, selain Kaabah, selain makam Raudhah Nabi Muhammad SAW. Bila mereka jumpa, mesti panggil kawan-kawan duduk bersama. Apa hajat mereka? Apa pencarian mereka? Satu Raudhah min Riyadil Jannah, taman daripada taman syurga. Di antara taman-taman syurga iaitu Majlisul Ilm, yang dalamnya dibincangkan sabda Nabi Muhammad dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinamakan majlis ilm. Satu majlis ilm boleh mengkafarahkan dosa-dosa yang dilakukan daripada menduduki majlis yang lawak, seperti majlis menumpat, majlis cerca-mencela, majlis pergaduhan, majlis perkahwinan yang ada kemaksiatan, campur laki perempuan, majlis berhubungan orang tapi campur laki dengan perempuan,
majlis yang ada kemaksiatan dalam dunia ini kalau sampai 2000, boleh dihapuskan dosa itu bila duduk dalam sungai ramal antara maghrib dan isya. Syarat orang yang bercerita ni, yang berbincang ni, tentang qala Allah wa qala Rasul, bukan tentang aku kata, ya? Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi bersabda, ulama ahli sunnah wal jamaah berpendapat ini dianggap majlis ilmu, tidak ada di dalamnya dosa. Keuntungannya bukan pahala yang dapat melalui majlis ilmu, tak, keampunan dia Allah menghapuskan 2000 majlis lara yang kita duduki dengan satu kali duduk dengan sepenuh hati, dengan ikhlas hati dalam majlis ilmu seperti ini. Jadi kita berucap alhamdulillah summa alhamdulillah. Saya seorang takut tak diterima, marilah beramai-ramai kita ucap alhamdulillah, berazam kita muka surat baru di tahun baru bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama alhamdulillahi rabbil alamin. Nak dengar? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habib rabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna wa 'ala ta'atika a'inna wa min syarri khalqika sallimna ya Allah ya Allah ya Rahim ya Rahman ya Qawi ya Mannan ya Hayy ya Qayyum ya Ali ya Azim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin irhamna wal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, perbincangan kita malam ini sebetulnya dalam buku ini yang ada orang bawa dan ada orang tak bawa, dan ada orang miliki dan ada orang belum miliki lagi. Ini hadis 40 atau dia punya siri hadis 40-an yang kita sedang merancang untuk Allah yang menentukan, insya-Allah supaya berjaya dalam punya projek ini. 4000 hadis yang syaratnya sahih dan syaratnya pun pendek. Sebenarnya mungkin saya tak akan guna sepenuhnya hari ini, sebab nak tengok masjid mungkin ada dalam 5 buku saja. Kita nak belajar berkitab, bermakna kita semua mesti ada kitab. Kita beraikan peristiwaan hijrah malam ini, mulai daripada bulan depan. Tuan-tuan, pastikan anda sudah memiliki buku hadis 40 supaya kita berbincang adalah dia punya nota. Kita boleh cantik dekat buku itu, kita boleh tahu dari mana mula, mana berhenti. Inilah cara belajar kitab. Jadi hari ini alhamdulillah adalah yang bawa. Ini kesungguhan, tapi kita tak akan hamba juga orang yang bawa buku hari ini. Tapi cuma kita raikan peristiwaan besar Nabi Muhammad SAW dalam bulan Muharram ini, dalam tahun baru ini, yaitu hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita perlu beradab dengan peristiwaan. Kalau ada Ashura,
Kalau ada Maulid Rasul, kalau ada Ramadan, ada Rajab, ada Syaban, kita perlu raikan. Kalau ada Arafah, itu namanya ada bersama peristiwaan yang kita menghadapinya atau bersamanya hari-hari ini lah. Jadi kita malam ini bersama ayat dalam surat At-Taubah yang gembar blue. Kalau ada Quran boleh sama, kalau hadis dengan Quran dia tak boleh pisah. Kalau rujuk kita sebagai umat Islam Quran, tempat rujuk dan bersandar kita, sandaran kita dalam agama ini hukum hakam hadis Rasulullah SAW. Tak boleh pisah. Dan ada banyak ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Bermakna Quran dan hadis. Wa atii'u Allah wa atii'ur rasul. Taatilah pada Allah dan taati pada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah. Taatilah Allah bila dia memanggil kamu, menyambut seruannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Hayya 'alas salat. Marilah salat. Kita menyambut. Itu ayat Al-Quran suruh kita janganlah berpaling, janganlah buat tak tahu, janganlah hayya 'alas salat ni macam panggil orang lain. Kalau orang dekat masjid, kenapa orang kampung tak nak mari? Semua akan datang. Apa? Kau gila ke? Azan mana ada berkata ni? Bila buat tak betul baru orang datang. Bila buat betul, orang tak mahu mari. Kenapa? Pasal kita tak ikut arahan Al-Quran, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Tapi alhamdulillah malam ni tengok muaskalah ini jamaah-jamaah ramai, alhamdulillah datang menyambut seruan Allah, yaitu hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal ilm, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal, bermakna datanglah belajar. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Ayat 40 dalam surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuru faqad nasarahu Allah. Thaniya ithnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Sampai akhir ayat. Marilah kita satu-satu bersama cerita Al-Hijrah An-Nabawiyah yang kita nak ambil dia dari sudut peristiwaan yang perlu apply dalam hidupan kita hari ini. Bukan sekadar Nabi keluar daripada Makkah, kemudian ada 40 orang nak bunuh dia, Nabi sudah selamat, kemudian dah sampai Madinah, dia dirikan kerajaan Islam. Bukan ini hijrah. Hijrah ini yang Nabi lakukan bukan untuk diri dia saja. Ini satu sumpah, memberi semangat dan cenderungan kepada umat Islam supaya mengambil daripada semangat daripada peristiwaan itu. Allah firman dalam Quran, ya kalau kamu tak nak menangkan agama Allah, Allah sudah tentukan agama dia mesti menang. Macam mana apply itu dalam kehidupan kita hari ini? Orang yang isi motor atau kereta minyak dan datang dari Genderang atau jauh untuk bersama kita belajar hadis dalam tiap hari Selasa yang pertama dalam tiap bulan. Jangan fikir orang ini Tuhan dia abaikan atau pahala dia kurang. Ini nak menangkan agama Allah. Hari ini agama nak menang, kita nak bantu agama bukan melalui bawa senjata. Orang kafir pun serang kita bukan dengan senjata. Remaja kita depan TV, depan game, depan filem, depan WhatsApp, Facebook, internet, bukan diserang oleh senjata, tapi diserang oleh benda lain. Jadi kita hari ini nak menangkan agama Allah bukan kita bertimpung-timpung peluru di rumah kita. Jadi kuasa datang tangkap, ini Anas, ini IS, terus masuk lokal. Menangkan agama Allah hari ini
cara dia berlainan. Nabi caranya diarahkan oleh Allah tinggal Makkah pergi Madinah. Oleh kerana orang Makkah ni masa itu tak terima Islam, tanah itu tak subur. Jadi tanam. Kalau kita ada tanam, lepas tu kita tanam satu musim, tak jadi, tanam lagi tak? Mungkin tanam lagi, tapi lagi sampai bila? Jadi kita rugi tenaga, masa, harta, benda-benda itu tak menjadi. Jadi cukuplah sekali Rasulullah diuji oleh Allah dengan berdakwah di Makkah. Orang tak terima dan siksa sahabat. Apa tindakan? Allah alihkan. Bukan Allah tak tahu, tapi ini satu peringkat dakwah. Bermakna cuba. Bila tanah itu tak subur, tak dapat orang yang menyahut, carilah cara lain, tempat lain. Berpindahlah wahai Muhammad ke Madinah. Tanah itu subur, InsyaAllah kamu akan dapatlah kawan-kawan dan mengikut yang setia. Dalam Bai'atul Aqabah pertama dan Bai'atul Aqabah kedua, iaitu Bai'atul Aqabah pertama 12 orang, dan Bai'atul Aqabah 70 lebih, ada 73, ada perempuan juga. Jadi mereka setia dan berbai'ah dengan Rasulullah. Kami akan namna'uka mimma namna'u minhu anfusana wa amwalana wa auladana wa nisa'ana. Maksudnya kita akan mempertahankan Rasulullah, sambil mempertahankan diri kita, harta kita, anak kita, isteri kita. Macam ini orang setia lah daripada orang Makkah masa itu yang menyiksa Rasulullah SAW. Jadi hari ini jangan berfikir kalau kita tanam bantu agama Allah, agama ini akan jatuh. Tak ada, kita yang rugi, sebab Allah akan lantikkan orang lain. فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. Atau kama qala Allah, iaitu kalau kamu tak menangkan agama Allah, kalau kamu tak nak bantu agama Allah, kalau kamu tak nak mengaktifkan dan mengemarakan masjid, tak nak bantu anak yatim, tak nak bantu sekolah tahfiz, tak nak bantu orang yang bukan Islam untuk masuk Islam, tak nak bantu orang berniaga Islam macam mana kita beli daripadanya barang. Saya lebih suka dekat Himampo hari itu ada satu kedai baru buka. Tengok orang tua-tua dekat kampung, Masya Allah, nak suka lah. Okay, marilah kita belanja jemaah semua, kita makan dekat situ. Apa pasal? Tak biasa haji tak suka makan kedai. Ni orang-orang yang tak suka kedai. Mana hari ini dia berjaya nak bawa jemaah semua? Selepas kita duduk dan minum, sebenarnya saya tak suka kita kedai ni, tapi kita ni ada kawan saudara kita buka baru, jadi kita marilah layan dia. Nanti kita yang tahu ada jemaah sini, kenalkan jemaah dengan kedai, dengan menjaga hati dia. Masya Allah, inilah Islam. Inilah yang menangkan agama Allah. Inilah in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kita tengok ramai jual nasi lemak, ada satu beratur, lain-lain semua tak ada. InsyaAllah dia pun duduk sini bandar sebelah tu beratur, dia yang 2-3 kedai lain tak ada duduk kan. Kita pergi makan dari mana? Beratur juga. Itu bukan Islam. Itulah sedap. Yang Islam yang menangkan agama Allah. Sialah saudara Islam kita di rumah Allah. Sial tak ada berikan pergi beli daripadanya. Sudah nama itu membantu, sudah dapat pahala. Ini dikira bantu agama Allah. Ya kau Ustaz, tak ada guru cakap macam ni pun, tak ada Al-Quran cakap macam ni. Inilah yang memahami Quran, memahami hadis. Tak akan Nabi pakai unta, kita mesti pakai unta juga. Cara musuh kita serang orang Islam hari ini sudah berubah. Kalau kita tak ubah strategi macam mana nak sebarkan dakwah Islamiah. Lebih suka satu engineer datang teman madrasah hari ini dekat Gombak, Madrasah Darul Masri, dikunjungi oleh seorang pendakwah namanya Tuan Sulaiman. Dia ni saudara baru sebenarnya, tapi sudah saudara baru 20 tahun. Jadi kerja dia bergiat dalam macam mana bawa orang. Hari ini kalau nak masukkan orang Islam, kita mencari golongan mana? Banyak fikrah golongan yang mudah masuk Islam. Cari mana? Kerja pasar, dia jual apa? Jual di jalan. Pergi orang asli,
Dia katakan saya tak ikut style, kita tukar strategi. Dakwah kita hari ini saya tak mesti high level. Satu golongan orang yang profesional punya, jurutera, profesor, ramai badri masuk Islam. Dia pakai idea dia tak mahu pakai orang asli semua berebut dekat Sabah Sarawak. Orang nak ajak orang asli masuk Kristian, masuk Islam. Dia katakan saya tak berebut dekat situ. Seorang asli masuk, tak ada orang kawan dia tak datang. Pasal dia kesan dia tak berapa kuat. Kalau Abu Sufyan masuk Islam, ramai ahli Makkah akan tunduk, menunjukkan agama Islam sudah hebat, sudah menentukan Abu Sufyan. Rasulullah bila masuk di Makkah, selepas balik dari Madinah dengan kemenangan, Nabi Muhammad SAW beritahu, tengok strategi Nabi. Inilah yang dalam sirah Nabi Muhammad. Kita dengar tapi tak teliti. Kita dengar Nabi Muhammad beritahu, siapa masuk Masjidil Haram selamat, masuk rumah dia kunci selamat, orang tak lawan tentera Islam selamat, masuk rumah Abu Sufyan selamat. Kenapa? Strategi Rasulullah dakwah nak menjaga hati orang. Ketua kampung, penghulu tu, ya, menteri tu, orang roof tu. Kenapa? Pasal kesan dia kuat, dia akan boleh membawa ramai masuk Islam. Strategi macam pendakwah Ustaz Sulaiman yang kita berjumpa hari ini, saya kagum. Dia orang Sarawak, tapi dia duduk sinilah teman tu. Berdakwah bersama orang profesional saja. Tak payah pakai orang asli, kejar-kejar orang asli dekat hutan, tak payah. Bagaimana? Buruh-buruh orang putih yang datang kunjung sini, datang sebulan dua, yang projek minyak ke inilah. Pasal kesan dia tentu kuat. Dan sasarkan bukan orang yang tua-tua, sasarkan yang muda. Baru ada orang Jerman 25 tahun, InsyaAllah 2-3 hari kalau ada halangan, InsyaAllah dia boleh masuk. Strategi kita nak menangkan agama Allah hari ini bukan Al-Quran saja, duduk dalam masjid baca. Macam mana kita mempamerkan sikap Islam dengan jaga imej Islam dalam tempat kerja kita, dalam cara kita jalan dekat jalan raya, dalam ofis di mana-mana. Seorang lagi berjumpa juga hari ini, pertemuan dakwah. Dia katakan saya jumpa mubaligh dalam bas, mubaligh Kristian datang dari negara Eropah. Untuk apa? Mengkristiankan orang kita. Tapi saya tergoda lah. Saya kalau tak ada asas, boleh kalah lah. Dia terlalu sopan santun. Dan dia jujur, dia katakan, aku mau balik, saya dihantar oleh negara saya untuk bantu orang sini. Rezeki dia punya apa? Sosial. Bagi duit, bagi kerja, dia janjikan ini itu. Cuba selesai masalah dia, dengar luahan hati dia. Mana tahu boleh godakan 2-3 orang. Alas, ini kerana misi dia tercapai, dia balik ke negara dia, hantar orang lain. Allah, kita ni tidur lah, tak tahu negara kita apa berlaku. Orang balik dari Eropah datang sini pun naik bas, bukan duduk dekat 5 star, istana ke, hotel destinasi ke, dia naik bas. Dan orang yang Islam yang kuat, dia katakan aku tergoda. Kalau tak ada asas, boleh goyang lah lawannya. Dia punya cara bercakap, saya pun katakan itu, jangan fikir Isa tu Tuhan ya. Dia pun tak marah, dia pun terima dengan hari ini. Kalau cakap sama orang lain buat tangan macam ni ya, boleh ke? Salah tu macam ni ya. Mazhab yang sama, kita ada kalimah, kita semua jamaah boleh kira yang baik. Orang masjid, orang baca kunut subuh, orang lain tak mahu baca, habis dia program sabil dekat masjid. Masjid sudah jadi masalah besar. Kenapa? Kunut, baca kunut atau tak baca? InsyaAllah kalahlah kita depan orang ni. Yang mubalik punya cara, kutuk akidah asasnya, bukan cabat. Isa ni jangan fikir dia Tuhan ya. Dia ni bukan anak Tuhan juga. Ini Isa ni Nabi, utusan Allah. Dia pun tak marah. Ya. Ada lah yang cakap macam tu. Tapi kami, jadi anak punya sahabat ini katakan memalah. Mereka terlatih betul-betul macam mana dengan sikap mereka. Walaupun atas kebatilan tu, dia boleh tarik orang masuk agama dia.
balik lagi kepada illa tansuru, kalau kamu tak nak bantu Nabi Muhammad, tak sudi nak bawa tanggungan itu, risalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nak sebarkan dia, nak bermati-matian hidup mati kita. Kadang-kadang kita selalu dengar cakap macam mana Islam jadi cara hidup. Saya pun tambah satu, dia tak boleh jadi cara hidup, melainkan jadi cara berfikir. Mentaliti umat Islam hari ini perlu berubah. Kita hari ini beramal, ramai beramal, kita nak sesuatu tertentu. Kalau kita zikir ya Latifu ya Latif ya Latifu ya Latif ya Latifu ya Latif, kenapa semangat berzikir? Pasal ada orang bagi saya tahu kalau zikir ya Latif 66666, hidupan kita akan jadi ngam-ngam lah. Kalau kita baca ya Nur 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 ya Nur, ini nama Allah, baru kita zikir. Bukan ikut zikir, jangan faham salah. Baru kita zikir. Benda ni sedap, tapi kita zikir untuk apa? Kita nak Islam menjadi cara fikir kita, bukan cara hidup kita. Cara zahir kita makan halal, iaitu sembelih oleh orang Islam. Tapi kalau orang Islam tu curi ayam itu masuk bagi kita makan, halal ke? Halal. Kita ikut cara Islam, cara hidup, tapi cara fikir. Orang yang jual ni semua orang Islam. Sebelah di mana? Beli dekat itu. Dan yang potong pakai mesin. Mesin itu kadang-kadang ayam tak sembelih lagi, masih lagi hidup, masuk dalam air panas. Ayam masih lagi hidup, mati oleh kerana air panas, bukan mati oleh kerana kena pisau tu. Kita mau makan saja. Kenapa? Kita tak menjadi Islam cara fikir kita. Menteliti orang Islam perlu berubah supaya kita menang. Agama kita tak boleh menang dengan cara fikir lama. Pasal zaman sudah berubah. Orang serang Islam hari ini bukan serang dengan hantar tentera berkapal dan sebagainya, tapi dia hantar mubalik naik bas. Mubalik ni berapa ribu dolar dia dapat. Kenapa dia nak bas? Pasal dia nak mencari kejayaan kepada misinya. Visi dan misinya itulah sasaran utama dia. Dia datang sini, nah tarik 2-3 orang, kelas berjaya balik, hantar orang lain. Masya Allah. Apa kita menangkan agama Allah? Kiri kanan kita orang bukan Islam, kita kutuk dia dengan cara kasar. Kau pergi nak masuk Islam ni, mampu macam ni, nanti masuk neraka. Kau ni tak boleh, tak ada cara lain masuk Islam. Kita dakwah pun tak pandai. Orang nak masuk dekat Terengganu, jangan marah orang Terengganu, tapi ni cerita dari sana, kita mesti cakap benar. Orang pergi nak masuk Islam, umur dia 65 tahun, orang Cina. Jadi dihalang oleh satu orang yang terjumpa dekat Jabatan Agama. Yang katakan, tak tahu lagi bagaimana buat Cina tu ni kita perlu buat dia punya langkah pertama tu sebelum ucap. Apa yang perlu sebelum ucap? Mandi ke? Saya dah sudah mandi. Tak, ada cara lain. Perlu butuh dulu. Butuh apa? Butuh sunat. Ini saya tak mahu buat sunat, saya nak buat fardu dulu. Ya Allah, Cina lagi faham lah. Ini sunat kan, ini tak tentu sangat lah. Ini wajib dulu. Nak ucap. Seorang bagi saya tahu nak selamatkan diri kamu dari neraka besok. Saya dah berkawan dengan orang Islam dah lama lah. Dah lama dah masuk Islam. Sampai dah nak mati ni, aku tak sempat. Saya nak ucap lah dulu. Tak boleh. Masya Allah. Itu Dr. Saleh yang ceritakan. Saleh Zawawi, Dr. Terengganu. Jadi kita menjadi bukan cara menjadi cara memenangkan agama Islam. Kita cara nak menghalau orang yang masuk Islam. Kalau kita berbincang dalam masjid, dalam tempat program Islami, kita pun mencari mana titik berpecahan, bukan mencari mana titik bertemuan. Kunut boleh ke tak boleh? Selepas salat baca panjang ke pendek? Tinggi suara ke?
Atau tak payah baca terang-terang penyiaran? Atau baca Quran sedang orang salat dalam masjid? Atau tahlil? Atau talqin? Baca salawat? Buat maulid? Bubur Ashura? Kan semua tidak. Kalau selagi mana kami menyalahi syarak, boleh diterima. Kalau bubur Ashura yang kita buat 2 hari itu semalam lah. Kalau kita buat bubur Ashura yang menyalahi syariat, kalau orang Negeri Sembilan dia buat bubur itu kacang. Kalau dekat Selangor kita makan, lain dia punya style, orang tak tahu, tapi rasa juga lain. Nabi Muhammad kalau hidup bersama kita dan rasa Ashura punya, bubur Ashura Negeri Sembilan punya, atau Selangor punya, atau Johor punya, Nabi akan haramkan selagi mana tidak ada bid'ah haram di dalam itu. Dia katakan ini bid'ah, saya tak buat. Tapi Nabi marah tak? Bid'ah, tapi bid'ah yang sadaq. InsyaAllah Nabi tak akan bid'ah yang sadaq. Asal yuhillat lakumut tayyibat. Dalam agama Islam ni semua bid'ah halal melainkan yang diharamkan dengan nas. Hari ini kita tengok mufti-mufti di kedai mamak ramai. Semua bid'ah haram melainkan yang ada dalil dia halal. Macam ni susahlah kita. Mana datang hukum ni? Kan dalam usul fiqh cerita ini semua. Qawaid-qawaid ini ulama dah ajar. Semua benda halal, makan, minum, buatan, kelakuan, semua benda. Dan Allah tak ceritakan ini haram atau Rasulnya, kita boleh buat. Kita boleh buat. Melainkan diharamkan dengan nas. Nas atau nas yang kita boleh qiyas ke atasnya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diceritakan peristiwaan hijrahnya dalam ayat 50 surah At-Taubah. Illa tansuruhu faqad nasarallah. Kalau kamu tak nak bantu Nabi, Allah dah sudah beri dia kemenangan. Sudah, bukan akan. Faqad nasarahu. Nasarahu itu bermakna pas. Orang kata madhi, sudah berlaku. Sudah tentuan Allah dari azali, semenjak azali. Illa tansuruhu faqad bermakna sesungguhnya, untuk memastikan kemenangan Allah akan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa tansuruhu faqad nasarahu, sudah beri dia kemenangan, bukan yang surahu. Seperti mana ayat? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza. Ayat surah Al-Fath, wa yansuraka akan. Tetapi dalam ayat surah At-Taubah, nasarahu, sudah memberi dia kemenangan. Dan dia tak cakap nasara Muhammad atau nasara Rasul, tak, nasarahu, supaya ta'zim dan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah ini. Illa tansuru faqad nasarahu Allah. Macam mana Allah memberi dia kemenangan? Allah akan bersama kita bila kita nak buat baik. Kalau asbab tu tak menjadi, Allah akan beri kuasa supaya bila yang kita usaha dapat, tapi tak dapat dengan cara asbab, dapat tambah asbab. Ya? Ramai yang sakit kanser tapi tiba-tiba hilang. Ada ke? Ada. Muhammad Chan, satu orang Cina, sekarang dia bela banyak masjid sebab dia sudah masuk Islam. Dengan cerita ni, kita hilang kanser tu, tiba-tiba dengan Allah SWT, dengan doa, dengan sedekah, hidup sama kita. Haji, kita tak ada cara lain, kita bukan doktor. Nabi Muhammad bagi tahu, kalau penyakit kronik malah tak boleh hilang, kita banyak sedekah lah, banyak istighfar, doa. Mudah-mudahan ini kuasa Allah. Kalau tak, doktor cakap tak boleh hilang kuasa apa-apa, jadi kita berlindunglah kepada Allah SWT. Sebab doktor ni asbab, yang memberi doktor ini ilmu Allah. Jadi kita berlindung dengan yang asal. Dia bersungguh berdoa, bersungguh sedekah, khas. Isteri dia bila cek balik, Masya Allah, selamat. Dia pun dah khalas, dah sudah. Hadis yang kita cakap ni khalas, jadi slogan hidupan dia. MBS Selayar, dia ada satu masjid di Karawang, satu surau di Selayar.
dekat rawang, dekat kunci. Surau ini hanya bila time kerja baru buka, salat zuhur saja. Asar kadang-kadang ada, kadang-kadang ada. Surau bagus, cantik. Kalau surau ini dekat tempat macam Kamboja, macam Hawinja yang apa, Myanmar tu, kalau dekat Filipina, dekat itu negeri-negeri yang susah, kakak tu orang bertuyun tu, surau pun tak ada. Nak salat pun kalau singa nak salat dekat situ kunci. Kita bersyarat kepada majelis rawang, bagi Nurul Iman, bagilah kunci surau ini daripada MPS. Dia ada ofis sebelah tu, itu kita tolong cari orang tu. Muhammad macam jaga sampai hari ini surau tak tutup. Tiap hari raya kurban bagi dua ekor lembu ke kambing ke. Selalu bawa jemaah. Surau dia punya khutbah, surau ada khutbah pula. Masya-Allah. Kenapa? Kepercayaan dengan janji Allah dan Rasul dia sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang perlu ada dalam diri kita. Illa tansuru faqad nasarahu Allah. Macam mana Allah beri Nabi kemenangan? Nabi kan dalam bilik ni 40 orang depan rumah. Nabi keluar tentulah mati. Kalau ikut logik, kalau semua orang bawa pedang yang dekat mata dia ada racun, sikit kelas matilah. Kenapa 40 orang? Supaya Quraisy atau Bani Hashim tak tentu dari siapa. Nak tentu daripada 40 buah, mana boleh. Setiap 40 orang daripada buat berlainan. Pandai lagi mana rancangan. Tapi Allah rancangan dia, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Hilat Allah lagi hebat. Kebijaksanaan Allah lagi hebat daripada hilat dan tipu daya orang-orang. Nabi keluar dengan ayat Al-Quran yang kita gadang-gadang ada. Kan ni ubat. Kenapa tak pakai? Kita takut orang tertentu, orang kita hutan dengan dia tak bayar dalam mohon, atau kawan-kawan yang menyusahkan kita tak berapa suka ke. Tak benar orang ajar pakai ayat ini. Hari ini Nabi ajar kita dalam Al-Hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami letak halangan depan mereka dan belakang mereka macam dinding. Lalu mereka jadi buta, tak nampak orang lalu. Itulah Nabi bawa pasir letak atas kepala seorang kami seorang. Nabi lalu 40 orang tak nampak dia, tapi mata besar. Mata orang kata, orang Negeri Sembilan kata mata botak, mata tak besar tapi tak nampak. Bukan je dia, tapi tak nampak. Nabi lalu ambil pasir letak atas kepala lagi, menandakan dia malah keluar dari situ. Allah nak sindir mereka. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul Allah khairul makirin. Sebaik-baik yang buat rancangan Allah, bukan orang. Nabi Muhammad keluar tanpa asbab. Sebab kalau ikut asbab, mesti dia agak tenteranya, orangnya berperang baru dia lalu. Ini asbab tak ada. Tapi Allah kuasa dia datang apabila kita memohon perlindungan daripadanya. Banyaklah yang kita nak rancang dalam dunia kita, dalam hidupan kita, dalam aktiviti harian kita. Tapi kita tepikan kuasa Allah dan kita mengagung dan meletak depan sekali asbab itu. Okey, sekarang kita nak pergi mana? Kita nak pergi ke Kelantan ya. Isi minyak penuh. Kita bawa duit untuk makan jalanan itu minyak ke tak apa-apa dekat perjalanan. Kita tengok tayar kereta. Tapi lupa baca doa. Inilah yang fikiran orang Islam perlu ditukar. Mentaliti kita berfikir, bukan Islam cara kita hidup. Islam cara kita fikir. Islam jadi cara fikir, pemikiran kita, bukan cara hidupan zahir kita saja. Yang macam orang baca Al-Waqi'ah, kenapa? Nak barang dia dekat kedai laku. Dia tak fikir Waqi'ah ini kalam.
kita mesti bergantung dengan yang mempunyai kalam, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau baca dengan kita mencari kuasa Allah datang untuk membantu kita barang itu laku, insya-Allah. Tapi ramai baca waqiah tak jadi kaya-kaya. Betul tak? Ramai yang menggunakan al-waqiah hari-hari. Kenapa? Pasal dia percaya dengan huruf, bukan percaya dengan yang mempunyai kuasa dan punya kalam, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu asbab al-waqi'ah. Tapi kita bergantung dengan asbab itu atau dengan al-musabbib tabaraka wa ta'ala. Itulah yang perlu kita fikirkan. Apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersama Allah masa dalam gua. Abu Bakar takut macam kita. Takut kalau dalam keadaan macam ni nampak kaki orang. Tapi orang tu kalau duduk nampak kita. Tapi dia tak duduk. Jadi kita macam mana masa itu? Menggigil. Sayyidina Abu Bakar takut. Tapi bila ditanya oleh sahabat kenapa takut masa itu, bukan takut diri saya. Kalau saya mati, dunia akan rugi satu orang saja. Tapi kalau Rasulullah ni tak selamat, agama Islam ni tak akan tersebar. Lagi banyak rugilah. Ramai orang tak dapat hidayah. Jadi dia susah hati pasal keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terancam. Bersama ayat Al-Quran kita teliti huruf nia dan ayat nia dan kalam nia. Illa tansuru, boleh. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa minit lagi untuk kita dapatlah beberapa mutiara daripada ayat Al-Quran yang menceritakan peristiwa besar yang perlu apply banyak yang manfaat daripadanya dalam kehidupan kita, kehidupan harian. Allah firman dalam kalimah yang berikut ayat tadi, "Idh akhrajahu alladhina kafaru." Nabi Muhammad keluar oleh kerana kesusahan yang dihadapi oleh sahabat. Allah beri arahan, boleh hijrah, boleh berpindah. Sebab benih tak boleh letak dalam tempat yang memanah tak subur.
nanti banyak rugi. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain. Kafaru bermakna mereka, kafara bermakna sudah menutupi kebaikan, menutupi sesuatu. Kafara bermakna tak nampak nikmat Allah di kalangan mereka, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Mereka tak nampak nikmat yang besar yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu panggil kafar. Kafar bermakna orang Inggeris cakap kafar. Tu kafar bermakna dia menutupi nikmat Allah. Mereka alladzina kafaru, mereka menutupi nikmat Allah yang dihantar di kalangan mereka. Thaniya itsnaini idhuma fil ghar. Kalau dalam bahasa Arab awal, thani, thalis. Tapi dalam ayat Al-Quran thaniya itsnain. Macam mana je thaniya itsnain? Kalau kita ada 3 orang, 2 orang duduk, datang seorang yang ketiga, kita cakap apa? Thalitsus itsnain. Kalau 3 orang duduk, datang orang yang keempat, rabi'u thalasa. Seperti mana dalam ayat surah Al-Kahf, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Jadi selepas satu thani, thalith, rabi', tapi ini thani itsnain. Jadi mereka berdua dalam gua, Allah menjadi bersama mereka, bukan yang ketiga. Menjadi thani itsnain, mengkukuh dan mengkental dan memberi semangat kepada itsnain ini. Bermakna Allah Subhanahu wa taala thani itsnain, dia tak kira 1 campur 2 jadi 3, tak boleh. Itulah satu balaghah Al-Quran menceritakan pasal kekuasaan rahmat Allah dan perlindungannya, ketenangannya dan hantar kepada Nabi Muhammad dan sahabatnya. Itu satu. Yang kedua, idh yaqulu li sahibihi, apabila Nabi Muhammad bercerita dengan Abu Bakar, idh yaqulu li sahibihi fil ghar, idh yaqulu li sahibi la tahzan, jangan risau, jangan bimbang, don't worry, jangan takutlah, inna Allaha ma'ana. Ulama bahasa bagi tahu nama Allah 99. Kalau kita nak duit, ya ghani, ya ghani. Ya, orang nak kaya, dia panggil ya ghani. Orang nak kekuatan, dia lemah, ya qawi, ya matin, ya qawi, ya matin. Zikir tariqat semua pakai. Dia nak apa? Dia nak ilmu, ya alim, ya alim, ya alim, ya alim. Kan? Kalau orang takut, cakap apa? Memohon perlindungan, ya hafizu, ya hafiz, ya hafizu, ya hafiz. Memanglah boleh itu. Ini dalam syariat, dalam syarah dibenarkan panggil Allah dengan namanya supaya memohon kuasa Allah bantu kita. Tak salah. Tapi Nabi Muhammad tak panggil ya hafiz, ya hafiz. Menandahkan Nabi bukan takut, tetapi dia masa itu surnuk bersama Allah. Kepercayaan dia dengan kekuatan dan perlindungan dan kekuasaan Allah terlalu tinggi sehingga dia zikir Allah, innallaha ma'ana, bukan innal hafiza ma'ana. Kalau innal hafiz menandahkan Nabi takut, tapi Nabi tak takut. Abu Bakar yang gemetar. Jadi Rasulullah bagi dia kekuatan yang dalam hatinya dalam berbentuk ayat innallaha ma'ana. Perkataan ini kalau ada ketakutan, gunakan dia beberapa banyak, insya-Allah hilang ketakutan. Innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, innallaha ma'ana sudah diamalkan dan memalah. Adalah yang masalah banyak dapat diselesai dengan apa? Dengan innallaha ma'ana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia keluar dari gua, dia berjalan, tapi dia berjalan tak ikut biasa, jalan biasa. Dia nak bagi kita tahu, kita mesti pandai jika musuh kita ni dalam negeri, negara, dalam dunia, dia nak jatuhkan kita melalui bukan ekonomi, politik, suruh kita bergaduh, melalui anak kita dekat sekolah tak dapat belajar dengan sempurna, dia sibukkan mereka dengan filem, dengan game, dengan WhatsApp, dengan Twitter, dengan Facebook, dengan berita palsu, dengan fitnah ni, fitnah itu.
Kita perlu bijak. Cara musuh kita, kita mesti bijak. Tahu musuh kita ni macam mana berfikir. Yang mengalah umat Islam hari ini, jadi kita kalah depan Yahud ke, depan orang di banyak tempat yang Islam lemah di dalamnya, pasal berfikiran orang Islam tak naik sampai tahap boleh memikir musuh dia berfikir macam mana, dia dapat cara mengatasi dia. Kalau di Palestin, sampai bila dah Palestin nak selesai ni? Kan kalau orang lempas negara orang, dia boleh 2-3 hari dah, 2-3 bulan, 2-3 tahun, 30 tahun, selesai. Kan Saddam masuk Kuwait, tiba-tiba undur balik, ada cara tu. Chechnya dengan banyak-banyak negara dalam dunia ni dapat diserang, ambil, lepas tu dah patah balik. Ni tak balik-balik, kenapa? Sebab kita tak dapat baca fikiran mereka. Nabi ajar kita. Orang Palestin hari ini, maaflah banyak-banyak, anak orang Arab, anak tahu orang Palestin. Sebelah meja saya dalam sekolah, dekat kolej dia dapat allowance daripada negara Mesir. Saya tak dapat allowance, nak jadi orang Palestin tak jadi. Pasal apa? Dah lahir Mesir. Jadi allowance tak boleh beri allowance kepada orang Palestin saja. Kemudian cakap ini Mesir ni jahat lah, tak bantu Palestin. Semenjak kita lahir dah tahu lah, kat jalan kampung kita ada, bandar kita ada, bantu sepenuhnya. Dalam terowong beribu itu hantar makanan, minuman, ubatan. Dia hantar apa? Sekarang dia hantar apa balik? Kontainer penuh dengan bom buatan tangan untuk mereka menyokong penghanas di Mesir. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi tinggal Israel lawan jiran Islam. Masya Allah. Kenapa? Negara kafir, negara Fir'aun. Tapi dia Fir'aun, tapi ada la ilaha illallah tu. Fir'aun tu dia katakan Fir'aun itu ada la ilaha illallah. Fir'aun dulu tak ada la ilaha illallah. Kan Fir'aun tak beranak? Kan Fir'aun dah mati di Laut Merah? Mana ada anak lagi? Dia tak ada generasi lagi. Dah khalas. Itu sudah 7,000 tahun. Yang ada semua orang yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita doa supaya Allah menangkan orang Palestin, supaya dapat rampas Baitul Maqdis balik semula. Tapi tak akan, melainkan berfikir seperti fikiran Rasulullah SAW. Macam mana Islam menjadi cara pemikiran kita, bukan cara hidup kita. Janggut panjang, pakai jubah, serban bosan. Tetapi cara hidup kita yang lain sama macam orang kafir juga. Kita tuduh menuduh, cerca mencela, bergaduh sama sendiri, nak rebut kursi dan kuasa, tamah halu balingan keduniaan. Orang bagi sumbangan untuk beli makanan untuk orang sana, kita beli rumah di Ampang, duduk orang Palestin. Dia macam mana ni? Cara fikiran. Kalau Islami betul, kemenangan Allah sampai. Inilah firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu betul-betul tukar cara fikir anda untuk membantu agama Islam dengan betul sepenuh hati, bukan sekadar nak melaungkan apa, pakai Palestin, cakap Palestin, dekat kereta Palestin, tapi bagi duit untuk Palestin, beli rumah dekat Ambang. Jadi Palestin apa? Cukuplah tipu. Cukuplah kita nak katakan nak menangkan agama Allah. Tak ada lah. Ni cara hidup kamu. Sudah jadi cara mencari pendapatan. Duduk depan masjid pakai Al-Quds. Duit bagaimana? Kalau ada saluran tertentu macam yang ada badan-badan dekat Malaysia yang sah, tu kita berani. Tapi bila individu dia beli rumah, dia pakai duit itu untuk diri dia sendiri, atau cakap orang curi, sudah dirumpak semalam 30,000 walhal. Itu macam mana dengan mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah berfikir secara lain. Kalau musuh kita dia pakai senjata, kita pakai batu, menang tak? Menang tak? Nabi berfikir, kalau orang kejar kita tentu akan ikut jalan ini. Kita tak payah ikut jalan ini. Wahai Abdullah ibn Uraiqid,
Abu Bakar cari orang yang pandai jalan padang pasir. Sudah dapat Abdullah bin Uraiqah. Tahu jalan macam mana? Jalan lain daripada yang orang Makkah biasa pakai. Tahu? Ya, ada satu jalan dekat tepi pantai Laut Merah, tak jauh daripada pantai. Itu Arab tak pakai ni pasal dia terlalu jauh. Nabi buat ini tu apa? Dia sudah baca fikiran orang ni. Nak buat apa? Baru dia dapat mengatasinya. Kita hari ini orang pakai nuklear, kita pakai batu dan nak menang. Bergaduh bersama siapa yang jadi ketua negara. Mana ada negara nak bergaduh ke atasnya? Kan negara tak ada. Ramai di dunia ini tak iktirafnya. Dulu orang cakap, ambil separuh negeri kamu ni jadi apa? Jadi negara sendiri, kamu ada airport, ada pelabuhan sendiri, orang tak kacau. Kamu khianat. Tak, kami baca fikiran orang ni. Tak boleh. Kita mesti darah kita yang terakhir, kita berjuang sampai mati. Kamu mati pun tak dapat juga, kira rugi. Bukan ini cara fikir Islam. Khalid bin Walid dalam satu perperangan, 4 orang ketua tentera panglima sudah mati. Khalid bin Walid, Nabi tak suruh dia balik, tapi dia bawa tentera balik. Nabi puji. Abdullah bin Sar sudah mati. Nabi bagi tahu, ini ketua ni ketua, selepas ni mati ketua ni, ketua ni, ketua ni. Nabi macam tahulah. Abdullah bin Sar, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib dengan Zaid bin Harisah dalam satu peperangan, 3 orang ni sudah mati. Kan ketua panglima tentera sudah mati. Khalid bin Walid masuk bukan nak perang. Mundur. Mundur itu apa? Jaga keselamatan orang yang kita nak pakai orang ni balik semula. Kita nak pakai tentera ni balik semula. Bukan nak hapuskan mereka dengan cara tak bijak. Biar mati berjuang sampai mati. Malah mati tapi tak selesai. Kalau mati dan negara sudah bebas, kelas. Kalau bergaduh sama sendiri untuk dapat jadi ketua negara, sedangkan negara tidak ada, ini menandakan ini bukan jalan fikiran yang waras. Bukan cara fikiran Islamik. Mesti kita satukan hati kita dulu. Nabi pergi berjuang. Lepas tu dia berhenti pandang seorang. Tolonglah kalau ada dalam jamaah ni orang yang derhaka kepada ibu bapa atau putus silaturahim, tolong balik ya. Pasal ada halangan, kemenangan tak akan sampai. Seorang angkat tangan, ya Rasulullah, mak saya bapak tak ada, tapi saya ada makcik ni selalu jaga dia. Saya kalau kita pergi berang ni tak tahu siapa nak jaga. Itu derhaka. Kamu patah balik. Perjuangan kamu sama dia lagi baik. Ya Allah. Baru Nabi bergerak. Sebab ada syarat kemenangan tu, dia ada syarat-syaratnya. Sahabat sudah menang. Sebab bila dia sudah hijrah, dia sudah tinggal semua sifat jahiliyah. Dia tak bawa duit sama dia, tak bawa emas, tak bawa benda mahal seperti Suhaib Rumi. Dia masuk Makkah orang miskin, duduk Makkah lama jadi kaya. Bila nak berhijrah, dia bawa duit lah. Selepas Nabi dah sampai, dia bawa duit dia nak jalan, nak pergi Madinah. Tertahan oleh ahli Makkah. Awak masuk kita punya kampung ni, kamu tak ada duit, kamu berniaga sini, ni duit. Kamu dibolehi bila duduk di Makkah. Kamu nak berhijrah sama Muhammad, pergilah berhijrah, tapi duit tak boleh. Kau nak pakai duit kamu dekat sini lah. Macam tu hukumnya. Sebab dia orang Rum, bukan orang Arab yang bermakna, bukan tuan diri dia. Dia bawa satu penganjur. Sampai hari ini pergi Makkah, Madinah mesti ada nama orang atau muassasah dalam kita punya pasport. Itu cara dari dulu. Nak masuk Makkah mesti bawa nama orang atau muassasah. Suhaib Rumi masuk bawah nama orang. Jadi nak keluar mesti ikut arahan ketua-ketua ni. Dia katakan tak apalah, saya tak memilih dunia, saya milih Rasulullah SAW. Harta dia semua dia bagi. Wang emas itu berlian tu bagi. Bila dia sampai Madinah, Nabi berdiri tuan-tuan, beluk ni dan katakan, Rabahal bay'u Aba Yahya, Rabahal bay'u Aba Yahya. Macam mana Nabi tahu cerita ni? Dia tahu apa yang dilakukan oleh Suhaib Rumi, yang dipanggil, dimanja-manja oleh, ada giliran dia Aba Yahya. Bila dia sampai ke Madinah,
Rasulullah dengan penuh semangat dan penuh sayang, Rabihal bay', beruntunglah kamu. Kamu beruntung, bukan rugi. Kamu dah tinggal dunia, tapi kamu memilih Rasulullah, memanglah beruntunglah kamu. Wahai Aba Yahya, Rabihal bay', Rabihal bay' bermakna perniagaan kamu berjaya, ada keuntungan. Sahabat semua menangis dulu. Apa cerita? Tak ada, orang Makkah tadi tahan duit saya. Saya katakan, dia suruh saya pilih Rasulullah atau pilih itu pakai duit tapi duduk Makkah dengan cara kafir. Saya memilih Rasulullah SAW. Inilah sahabat. Inilah cara dia nak menang. Tengok pendakwah hari ini, mana yang paling berkesan suaranya. Ini yang dunia tak ada dalam hati dia. Kalau orang nak perjuangkan, minta maaf, satu kumpulan atau satu pendapat atau satu jamaah, atau nak mencari kuasa atau mencari pengikut, kesan kata-kata berdakwah ini tak boleh. Jadi sama dengan yang berdakwah kerana Allah Ta'ala. Siapa ada udan sebalik berdakwah ni, orang akan nak udan tu. Bila udan tak ada, tak mahulah. Jadi jadilah kita punya amalan seperti sahabat, iaitu dia tak pandang kepada asbab seperti mana dia pandang Rabbul Asbab Tabaraka wa Ta'ala. Sayyidina Rasulullah berpindah daripada Makkah ke Madinah dalam perjuangan hijrah. Yang dikatakan perjuangan, tapi peluru tak ada, bunuh-membunuh tak ada. Bukan semesti perjuangan itu berlumuran darah, mesti ada bunuh-membunuh. Tak ada. Tuan-tuan duduk di Sungai Ramal di sini sekarang, bertahan orang Arab yang bercakap lebih daripada waktu salat Isya. Satu perjuangan, tuan-tuan. Orang tak sudi nak bangun. Ustaz, cukuplah, rasalah, lain kali lah, sambunglah. Ini pun adab untuk kita kontrol diri kita. Perjuangan, kalau orang bangun pun boleh, tak ada salah. Dia hak dia kan, hak dia, jamaah dia. Mungkin nampak tak manis sikit, tapi hak antum. Isya dah sudah, ceramah pun dah habis. Cakap lebih buat apa? Kita nak balik ni, nak makan kot, nak rehat kot, besok hijau. Anda berjuang, sedang berjuang. Tak semesti masih ini berlumuran darah baru katakan jihad. Tak ada. Kita sekarang pun jihad, tapi tak pembunuhan. Juang apa? Berjuang apa? Nak kalah siapa? Kalah diri kita. Nak makan, minum, berehat, perempuan yang cantik, rumah besar, kereta mewah, nak puasa, duduk dekat beri arahan, beri order kiri kanan, semua orang pengikut kita. Kita cakap semua mesti dengar kita punya. Kita ada fulus. Buat macam ni orang tak ikut, bagi duit sikit jadi hamba kepada kita. Itu semua nak lawan itu semua. Selagi mana kita tak lawan ini, walaupun kita masuk perang yang ada pakai pistol, keluar peluru, bunuh orang Islam depan kita, belum tentu kita syahid kalau dibunuh oleh dia. Belum tentu kita buat perjuangan yang sebenar. Sebab belum tentu lagi orang Islam bunuh orang Islam. Belum tentu siapa salah, siapa betul. Selagi mana perjuangan itu tak terang, Nabi Muhammad katakan itu fitnah, jaga dengan yaftahi. Hijrah perjuangan yang paling besar. Tinggal amalan yang jahat, tinggal perangai yang tak elok, tinggal itu hasad, dengki, tamah, lomba, riak, lalai, leka dengan keduniaan, suka jadi kemasyhuran, suka kuasa, suka jadi terkenal, suka mengikut ramai, ataupun suka keduniaan, cinta kepadanya, atau hamba kepada orang, atau hamba kepada pangkat tertentu. Itulah perjuangan yang sebenar. Kalau kita dapat berhijrah daripada kita punya hati hamba kepada Tuhan itu, yang bukan Tuhan sebenarnya, tapi kita mentuhankannya, bermakna kita orang yang sedang berjuang. Mudah-mudahan kita semua menang seperti mana menanglah Rasulullah dalam perjuangan hijrahnya. Yang sahabat keluar selai sepinggan, tapi dia mampu untuk menguasai satu dunia. Tak sampai 50 tahun dunia sudah tunduk kepada umat Islam. Sebab mereka dalam hati Allah dan Muhammad, bukan dalam hati pangkat, kuasa, harta, tahta, wanita. Selagi mana kita hamba kepada itu, akan lupa senantiasa bawa buku hadis.
akan sentiasa kita datang masjid tak tahu kita nak belajar apa. Tapi berjuang betul. Akan datang hari Selasa bulan yang akan datang, seperti mana beberapa orang yang menang berjaya datang bawa buku hadis. Saya tahu dalam minggu pertama tiap bulan hari Selasa kita belajar hadis 90. Buku tak ada, photostat. Minta daripada jawatan kuasa atau Haji Ishaq atau hubungi saya 012-3681-473. Maaf kalau ada salah silap, kesalahan bahasa tersilap kata. Mudah-mudahan kata kita ini bermanfaat kepada diri saya dulu dan tuan-tuan, supaya memajukan dan meningkatkan kualiti iman dan hubungan kita dengan Malikul Muluk Tabaraka wa Ta'ala. Maafkan saya sekali lagi kalau ada silap-silap, kesalahan bahasa atau ada pun berasa Al-Quran. Titulahlah Arab ni tak pandai cakap Melayu, jadilah ada lari sini lari sana. Boleh maafkan saya? Okey, syukran. Jazakumullah khair. Syukran ala da'wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadrat Sidna Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin. Allahumma ghafir lana warhamna wa'afina ya Rabbana wa'fu anna wa ala ta'atika a'inna wa min syarri khalqika ya maulana sallimna. Allahumma ja'alil Mustafa fi a'la al-maratib min qulubina. Allahumma wa'adna bi jamalik wa as'idna bi wisalika ya Allah. Allahumma ayyim fi hubbika wa hubbi habibika arwahana وحصن من الأمراض أجسامنا. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك يا مولانا عمن سواك. اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا تحرمنا واكسرنا ولا تقللنا. اللهم اهد ضلالنا واغفر ذنبنا واقض ديننا يا الله وصحح أجسامنا يا الله وبارك في أولادنا وأزواجنا يا الله وبارك في مسجدنا سميرمل وفي جماعتنا. Kukuhkanlah perpaduan antara umat Islam khasnya di masjid ini ya Allah, amnya di Selangor dan seluruh umat Islam ya Allah. Wahai Tuhan kami, rahmatikanlah kami ya Allah dengan kecintaan terhadap Nabi Muhammad ya Allah. Senarikanlah hati kami dengan sayang Al-Quran ya Allah. Senarikanlah hati dan sucikanlah hati kami dan jamaah kami dengan cinta pada amal saleh ya Allah. Wahai Tuhan kami, letak kebencian dalam hati kami dan jamaah kami terhadap semua amalan kejahatan dan kemungkaran dan kemaksiatan ya Allah. Lindungikanlah kami, anak kami, istri kami, jamaah kami, bapa kami, guru kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami, jamaah kami, bapa kami, anak istri kami ya Allah. Layakkan kami menambah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ansur al-islam wal muslimin wahid asakiraka al-muwahhidin في فلسطين وبرما وكشمير وكمبوديا وكل أرجاء العالم. اللهم اجمع صفوف المسلمين. اللهم انصر
وعساكر المسلمين. اللهم انزع السكينة من قلوب من عندهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.